Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah perjumpaan kita yang kedua dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, yang kita menggunakan kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Majlis ilmu kita di malam hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada Al-Kitabul Awwal fi Syarhil Qawa'idil Khams allati dzakara al-ashabu anna jami'a masail al-fiqhi tarji'u ilaiha. تفضل اقرأ. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. حكى القاضي أبو سعيد الحروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام حنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 حنيفة إلى 17 قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الحراوي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد 7 فحصلت لحراوي صعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكرها فيه. بعد ذلك فرجع الحراوي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك 7. قال القاضي أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. So, ini yang satu cerita yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, tapi ini kisah yang asasnya mungkin terjadi, tapi ada beberapa penambahan dalam cerita tentunya yang menyebabkan kita tidak menganggap bahwa ia adalah satu peristiwa yang benar terjadi. Karena dalam kisah ini seakan-akan para ulama menyembunyikan ilmu, artinya mengulang-ulang satu kaidah tanpa dikongsikan kepada orang lain, padahal umat Islam sejak zaman Nabi SAW sudah terbiasa untuk menyebarkan ilmu. Tiada ilmu yang disembunyikan. So di sini Abu Sa'id Al-Harawi rahimahullah menceritakan bahwa ada sebahagian ulama Hanafi menceritakan bahwa Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, pemimpin mazhab Hanafi di Ma Wara'an Nahar. Ma Wara'an Nahar artinya negeri yang berada selepas Irak.
bahwa Abu Thahir meringkaskan semua kaidah utama dalam mazhab Abu Hanifah kepada 17 kaidah. Semua pembahasan dalam mazhab Hanafi diringkaskan kepada 17 kaidah. Maka Al-Qadhi Al-Harawi pergi ke sana untuk jika kita tengok pada apa yang tertulis dalam cerita ini, seakan-akan untuk mencuri kaedah itu, padahal dalam umat Islam tak ada bentuk macam itu. Ilmu adalah sesuatu yang disebarkan, bukan sesuatu yang disembunyikan. Abu Thahir adalah dharir, orang yang buta. Dia setiap malam mengulang kaji kaedah itu di dalam masjidnya selepas semua jamaah keluar. Maknanya kerana dia orang buta, dia tak tahu ada orang ke tak ada orang. Maka Al-Harawi dia bersembunyi di tikar yang ada di dalam masjid itu, dan Abu Thahir mula mengulang-ulang kaji kaedah-kaedah tersebut, membaca kaedah tersebut mengulang-ulang, tak tahu bahawa di dalam masjid ada Al-Harawi. Sehinggalah Al-Harawi terbatuk. Abu Harawi terbatuk, maka dia dipukul dan dihalau dari masjid. Dari apa ya, dari semua yang dia dengar, dia hafal 7 kaidah. Dia hafal 7 kaidah. Kemudian ketika sampai kepada Al-Qadhi Husain, Al-Qadhi Husain di antara tokoh utama dalam mazhab Syafi'i, dia min ashabil wujuh. Banyak nama Al-Qadhi Husain disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' sebagai salah seorang ashabul wujuh, maknanya orang yang pandangannya diambil kira dalam mazhab Syafi'i. So Al-Qadhi Husain, ketika sampai kepadanya ilmu yang, kalau ikut menurut riwayat tadi, ilmu yang dicuri oleh Al-Harawi dari Abu Thahir, katakan bahawa dalam mazhab Syafi'i, hukum hakam yang disimpulkan di dalam mazhab Syafi'i boleh diringkaskan kepada 4 kaidah. Radda jami'a mazhabi Syafi'i ila 4 qawaidah. Al-ula al-yaqinu la yuzalu bil syakki wal aslu dhalika qawlu. Iqra thaniyan. Iqra thaniyan. Oh, baca tu sini. Wa thaniyah. Tak, iqra, aid al-qira'ah. Wa aslu dhalika. Wa aslu dhalika qaluhu sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la ya'ti ahadakum fi salati fayaqulu lahu ahdathta fala yansarifu hatta yasma'u sautan yajidu rihan au yajidu rihan. Mungkin kita hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Au ada okey. Okey. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, nanti kaidah ini akan diperincikan satu persatu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Satu perkara yang sabit dengan yakin, maka ia tidak terpatahkan kaidah tersebut, keyakinan tersebut dengan sesuatu yang ragu, dengan sesuatu yang meragukan. Dan dalil utamanya adalah sabda Nabi SAW berkaitan dengan orang yang merasakan sesuatu semasa dia solat. Nabi mengatakan, inna syaitana la ya'ti ahadakum fi salatihi atau wa huwa fi salatihi fayaqulu lahu ahdatha. Syaitan akan membisikkan bahawa engkau telah berhadas, engkau telah terkentut. Maka Nabi mengatakan, fala yansarif. Ini boleh kita baca dengan majzum, la nahiyah, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga dia mendengar bunyi kentut atau menghidu bau. Sebab
dia telah masuk dakhala fi salatihi biyaqin, wa hadzal yaqin la yuzalu bisyak at-tari, bisyak at-tari billadhi hasala faj'atan wa huwa syakkun fihi ahadatha am lam yuhdith, fa baqiya al-yaqin la yuziluhu syak. والثانية تفضل. والثانية المشقة تجلب التيسير. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين ini ayat Quran ni. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. itulah samhah. Baca lagi ke? Okey, ini faham? Juga artinya al-masyaqqah, kesusahan dia akan membawa kemudahan. Setiap kali di dalam agama kita jumpa dengan kesusahan, maka kita akan jumpai agama memberikan keringanan dalam perkara itu. Ketika seorang bermusafir, dia akan dimudahkan untuk mengqasar, menjamak salat, untuk tidak berpuasa. Ketika dia tak boleh berdiri, akan diberikan kemudahan untuk salat dalam keadaan duduk. Itu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kemudian yang ketiga, ad-dararu yuzal. Wa asluha qaluhu sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Saya pelak orang. Okey. Wa asluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Kaedah yang ketiga, ad-dararu yuzal. Satu perkara yang menyakitkan, menyusahkan mesti dihilangkan. Satu perkara yang menyusahkan, menyakitkan, mengganggu, dia mesti dihilangkan. Jika Allah uji kita dengan penyakit, maka penyakit mesti kita cari usaha untuk mengubatinya. Kenapa? Kerana ad-dararu yuzal, berasaskan kepada hadis Nabi SAW, la darara wa la dhirar. Kita tak boleh melakukan perbuatan yang merusak atau memberikan kerusakan kepada yang lain. Al-rabi'atu al-'adatu muhkamatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahu al-muslimun hasanan fahuwa 'inda Allahi hasanun. So yang kaedah yang keempat adalah al-'adatu muhakkimah. Al-'adah kebiasaan dia mesti diambil kira dalam menentukan hukum hakam. Kebiasaan, adat mesti diambil kira untuk menilai ataupun mengambil satu kesimpulan hukum hakam. Sehingga dalam sebahagian perincian hukum hakam kita akan jumpai bahawa dalilnya adalah al-uruf. Apa yang dikira dalam uruf sebagai satu yang banyak, maka itu banyak. Jika kita mengatakan dalam jual beli bahawa harga satu barang adalah 5.000, maka berarti di sini bermaksud 5.000 ringgit, bukan 5.000 dolar, bukan 5.000 rial, sebab ada setempat dia menentukan apa yang dimaksud dengan 5.000 di situ. Berarti al-'adatu muhakkimah, satu huruf akan digunakan untuk membantu kita memahami tentang perincian sebahagian dari hukum hakam. Ada soalan sikit lagi? Boleh? Macam siput babi kan, itu pun termasuk dalam kaedah ni ke? Benda-benda yang keji makan, macam siput babi, siput siput khinzir. Okay. Dia termasuk dalam kaedah ni ke macam mana? Adakah ia masuk dalam kaedah ini? Tidak masuk dalam kaedah ini.
Artinya dalam mazhab Syafi'i, halal haram satu benda dia tidak mengikut kepada penilaian masyarakat setempat terhadap benda tersebut. Apa yang dinilai oleh satu masyarakat sebagai satu yang menjijikkan, jika dalam syariat ia adalah halal, maka halal. Apa yang dinilai oleh satu masyarakat tertentu sebagai sesuatu yang tidak menjijikkan, jika dalam agama ia adalah haram, maka haram. Maka dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan halal dan haram, dia tidak kepada uruf yang tersebar pada mana-mana masyarakat. Dia hanya tersebar pada uruf masyarakat Arab pada masa generasi awal dahulu. Artinya mastakhbathathu al-Arab, sesuatu yang dinilai jijik oleh masyarakat Arab, hanya tertuju kepada generasi masa itu sahaja. Maksud dia yang awal-awal tu. Zaman Nabi lah maksudnya. Zaman Nabi maksudnya. Intaha. Qala. So intaha ini berarti apa yang disebutkan oleh siapa? Al-Qadhi Husain tadi. 4 perkara kan? 4 kaedah. Qala ba'dul mutaakhirin fi kauni hadhihi al-arba' da'aimul fiqhi. Lagut. Fi kauni hadhihi al-arba' da'aimul fiqhi. Betul, macam pelik. Da'aimul fiqhi kullahu apalah kullahu la kulluhu nazarun. Kullihi nazarun. Kullihi nazarun. Kullihi nazarun. Apa maksudnya ni? Saya kira jadi setengah sebahagian ulama mutakhirin dia berkata akan demikian, ini kaedah yang 4 ni perlu ditilik fikir dulu. Padanya tu perlu ditilik fikir. Okey, so kita tengok dulu sini ni. Yang pertama, kaun. Tadi ada fi, sebelumnya ada fi. Sekarang kita buang dulu fi-nya. Berarti kita akan baca kaunu. Tadi ada fi, jadi fi kauni. Fi kauni, sekarang fi saya buang jadi kaunu. Kaunu hadhil arba' da'im. Kaunu hadhil arba'. So da'ima kita baca fathah ke? Fathah kenapa? Khabar dari kaun. Tak perasan. Ya betul. So da'ima al-fiqhi mudhaf ilaih. Al-fiqhi mudhaf ilaih. Kemudian kullihi takkid dari fikih, badal dari fikih. Ya badal. Okey. Kaunu hadhihi al-arba' da'aim al-fiqhi kullihi. Okey. Fihi nazar. So nazar dia bukan khabar dari kulluhu, bukan kulluhu nazar, tapi fi kauni hadhil arba' da'aim fi kauni hadhil arba' da'aim al-fiqhi kullihi nazarun, fihi nazarun. Artinya dia mubtada muakhar. Okay. Apa maksud nazar? Tilik fikih. Okey, so dia sesuatu yang perlu dikaji balik, sesuatu yang perlu ditengok balik, sesuatu yang perlu dikupas balik. Okey, fadal. Fa inna ghalibuhu la yarji'u ilaiha illa biwasitatin. Fa inna astaghfirullahaladzim, aku ni kenapa ni? Fa inna ghalibahu la yarji'u ilaiha illa biwasitatin wa takallufin wa dhammi. Okey, titik. Wa dhammu ba'd. Ya betul. Kerana sebahagian besar dari
perkara-perkara dalam fikih dia tidak merujuk kepada 4 kaidah tadi kecuali dengan takalluf. Artinya tidak semua urusan dalam fikih dia akan dapat difahami berasaskan kepada 4 kaidah tadi. Kerana itulah adanya kitab Al-Ashbah wan Nadhair untuk memberikan banyak perincian tentang perkara-perkara yang tidak terkupaskan oleh 4 kaidah itu ataupun kaidah yang kelima yang ditambahkan selepasnya. Jadi selepas titik baru وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي أمور بمقاصدها وهي الأمور بمقاصدها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال بني الإسلام على الخمس والفقه على خمس قال العلائي وهو حسن جدا فقد artinya ini kaidah kelima yang ditambahkan oleh sebahagian ulama. Al-umuru bimaqasidiha. Dalil utamanya adalah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian buniyal islamu ala khams wa qal buniyal islamu ala khams wal fiqhu ala khams. Kerana Islam dibina di atas 5, maka kita pun bina kefahaman fikih berasaskan kepada 5 kaidah ini. Wa qala al-Ala'i wa huwa hasanun jiddan, ya kesimpulan yang baik. Faqad qala al-Imam Syafi'i yadkhulu fi hadzal hadisi sulusul ilmi. Imam Syafi'i pernah mengatakan hadis tadi, hadis innamal a'malu binniyat, masuk padanya 1/3 dari pembahasan hukum hakam, 1/3 dari pembahasan ilmu pengetahuan. وقال شيخ التاجدين السبكي التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى 5 بتعسف وتكلف وقول جملي Okey. Artinya Syekh Tajuddin As-Subki atau Tajuddin Az-Subki adalah anak kepada Taqiyuddin As-Subki. Ayah dia yang bernama Taqiyuddin. Dia yang bergelar Tajuddin, anaknya As-Subki. Maka dia pun terkadang dikenal dengan nama Ibnu Subki. Ibnu Subki. Dia yang juga ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Tajuddin As-Subki juga ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair, yang kitab tersebut jika kita kaji menjadi salah satu rujukan utama yang digunakan oleh Imam As-Suyuti. Artinya apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di sini, perincian, syarahan, kupasan dari apa yang disusun oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Nama kitabnya pun sama, Al-Ashbah wan Nadhair. Dia mengatakan at-tahqiqu indi, ketika dia mentahqiq perkara ini, annahu in urida, bahwa sesungguhnya in urida, apabila yang dimaksud adalah ruju'ul fiqhi ila khamsin, semua perkara-perkara dalam fikih kembali kepada 5 kaidah ini dengan ta'assub, dengan takalluf, wa qaul jumali. Qaul jumali ini maksudnya ucapan yang umum. Jumali berasal dari perkataan jumlah. Jumali artinya bukan perkataan yang mufassal. Berarti fal khamisah dakhilatun fil ula. Yang kelima pun masuk kepada yang pertama.
Yang kelima tadi yang disebutkan al-umuru bimaqasidiha, dengan al-yaqin la yuzalu bisyak, ya, perkaranya sama, berkaitan dengan hati. Ya betul. Bahkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bahawa semua fikih kembali kepada kaedah utama, iaitu i'tibarul masalih wa dar'ul mafasid. Oh, pernah dengar. Ya, nanti kat bawah dia sebut ke. Okay. Bal qad yarji'ul kullu ila i'tibaril masalih, bahkan semuanya boleh dikembalikan kepada al-masalih. So, Izzuddin bin Abdissalam dia ada menulis tentang kaedah juga. Nama kitabnya dia dikenal dengan nama Al-Qawaid Al-Kubra dengan Al-Qawaid As-Sughra. Yang hari itu kita tengok tu, tapi sebab kitab dia tu terlalu banyak pembahasan yang tasawuf, maka kita lebih memilih kitab Ashbah wa Nazair. Okey. Wa yuqal ala hadha, boleh disimpulkan juga, wahidatun min haula'il khams kafiyah, satu dari 5 kaedah itu pun dah cukup. Wal ashbah annaha ats-tsalitsah, dan yang lebih nyata dia adalah ats-tsalitsah, iaitu ad-dararu yuzal. Itu yang boleh dijadikan sebagai, itu pandangan Syekh Tajuddin As-Subki. Tapi wa in urida ar-ruju' biwuduh, tapi ketika kita nak mengatakan bahawa fikih kembali kepada kaedah-kaedah tertentu dengan jelas, fa innaha tarbu 'alal khamsin, fa innaha tazidu 'ala khamsin. Tarbu, raba, yarbu, berasal perkataan riba yang bermaksud bertambah. Fa innaha tarbu 'ala khamsin, tarbu fa innaha tazidu 'ala al-khamsin bal 'ala al-mi'in, bahkan beratus-ratus. Intaha kalam Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah. Yang tadi wa in urida ruju'u bi wuduh, dengan ha ke? Bi wuduh. Oh, bukan dengan ain. Saya punya kitab jatuh lagi. La'ala sawab bi wuduh. Okey. Wa ha ana ashrahu hadhihi al-qawa'id wa ubayyinu ma fiha min an-nadha'ir. Okey. So Imam As-Suyuti sekarang mula akan masuk membahas tentang kaedah-kaedah yang 5 tadi satu persatu, tapi dia akan mulakan dengan kaedah yang dia anggap paling umum, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Dia start dengan kaedah yang kelima. Yang kelima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatul ula al-umuru bimaqasidiha fiha mabahithu. Al-awwalu al-aslu fi hadhihi al-qa'idati qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa hadha hadithun sahihun mashhurun akhrajahu al-a'immatu sittah wa ghayruhum min hadith Umar bin al-Khattab. Al-ajabu anna malikan wal ajabu atau al-ajabu, ada maaf ke, wal ajabu anna malikan lam yukhrijuhu fil muwatta. Okey, ini faham ke? Okey. Wa akhrajahu Ibnul Ash'ath. Betul ke ya? Betul. Fi sunanihi min hadithin ala pula min hadithi Ali bin Abi Talib wa Darul Qutni fi
fi gharaib Malik wa Abu Nu'aim fil hil wa Abu Nu'aim wa Abu Nu'aim okey tak fi hilyah fil hilyah nama kitab dia Hilyatul Auliya, kitab hadis yang disusun oleh Abu Nu'aim. So dari tajuknya dia ingin menulis kitab yang boleh dijadikan pegangan oleh orang-orang yang mahu mendekatkan diri kepada Allah, jadi wali. Inilah perhiasannya, kitab Abu Nu'aim Al-Asfahani min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tak apalah. Wa Ibnu Asakir fi amali min hadithi Anas. Nak takkid mana ni? Kullihim bil lafzin wahidin. So semua dengan satu lafaz yang sama. Innamal a'malu binniyat. Itu yang tu. Tapi saya tengok dalam syarah tu dia kata hadis ni gharib ke ya. Maksudnya tabaqat dia satu je. Tapi ada juga yang lain macam tu. Saya kurang faham sikit mustalah. Okey, so di sini Al-Imam Suyuti mengatakan dia adalah hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur artinya hadis yang diriwayatkan pada setiap tabaqahnya lebih dari satu, lebih dari satu, 3, 4 mungkin. So di sini disebutkan nama Umar bin Khattab, disebutkan nama Ali bin Abi Thalib, disebutkan nama Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan nama Anas bin Malik. So semua yang meriwayatkan hadis ini mereka meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyah. Dengan mufrad. Okey. Baik. So dia disebut oleh As-Suyuti sebagai hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur berarti dia bukan gharib. Pada salah sila periwayatannya hanya ada satu orang, tapi masyhur dia lebih dari satu orang, selalunya 3, 4, 5. Okey. Qala musannif wa 'inda al-Baihaqi fi sunanihi min hadithi Anas la 'amala liman la niyyata lahu wa fi musnad Shihabi min hadithihi niyyatul mu'min khairun min 'amalihi. Okey. Itu riwayat yang lain, niyatul mu'mini ni'matul mu'mini khairun min 'amali. Wa huwa bihadha al-lafzi fi mu'jam at-Tabrani al-Kabir min hadithi Sahl bin Sa'id wa Nawasi bin Sam'an wa fi musnad al-Firdaus li Dailami min hadithi Abi Musa wa fi sahihi min hadithi Sa'd bin Abi Waqqas innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'ala fi imra'atika. Apa tu? Fi jatuh. Okey, faham ke tak? Faham, tapi yang tak faham fi tu ke? Perkataan fi yang pertama adalah harful jar. Fi yang kedua adalah mulut. Mulut. Okey. Faham. Asmaul khamsah. Ya. Okey. Astagfirullah. Belajarnya asmaul khamsah atau asmaul sittah? Belajar sampai asmaul sittah tapi jarang guna ke? Jarang tengok, jangan baca. Okey, so fi adalah mulut. Ini yang bertahun-tahun yang lalu dulu dipelajari dalam
Asma'u Sittah. Setelah jumpa udah tak ingat dah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Oh iyalah, astagfirullahaladzim, taj'ala pula. Sehingga apa yang kau letakkan pada mulut istrimu. Artinya segala nafkah yang kau keluarkan, yang kau mengharapkan wajah Allah, engkau akan mendapatkan pahala. Sehingga apa yang engkau letakkan pada mulut istrimu. Nafkah. Wa min hadis Ibn Abbas, apa dua kali ulang ni? Okey. Walakin jihadun Wa niyatun. Waniyatun. Sekejap, kita saya problem ni. Okey, ini hadisnya. Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah selepas Fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jihad dan niat berkekalan. Setiap orang akan dilihat perjuangan dan juga niat dia. Berarti kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, ini di antara dalilnya. Innamal a'malu binniyat, niyatul mu'mini khairun min amali, la amala liman la niyata lahu, innaka la tunfiqu nafaqatan atau lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi fihi wajhallahi illa ujirta hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, walakin jihadun wa niyah. Kemudian wa fi musnad Ahmad min hadis Ibn Mas'ud, rabba qatilin baina saffaini. Okey, ulang ni sampai betul bacanya. Apa ni dah? Betul rabba ke ini? Tak. Bukan. Dia huruf jar tu. Allah, jangan guna ni tu di sini. Rubba. Sorry ke. Rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihi. Rubba qatilin, rubba banyak sekali orang yang mati terbunuh. Qatil maknahu maqtul. Rubba qatilin, kam min qatilin, artinya banyak orang yang mati terbunuh. Baina saffaini, antara dua kumpulan, antara dua barisan musuh dan barisan orang Islam. Tapi Allahu a'lamu bi niyatihi, Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam niat mereka masing-masing. Wa inda bani Majah min hadis Abi Hurairah wa Jabir bin Abdullah, yub'atsun nas ala niyatihim. Yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia akan dibangkitkan berasaskan kepada niat mereka. Wa fi sunani arba'ah min hadisi Uqbah bin Amir, inna Allah yadkhulul bisahmi, inna Allah yudkhilu, astaghfirullahaladzim, apa benda dakhulu tu lazim. Inna Allah yudkhilul bisahmi bisahmil wahidi thalathatal jannati wa okay. Sama lagi. Tak betul lagi. Ya. Betulkan dulu bacanya. Inna Allah yudkhilu bisahmil wahidi. Ya kan? Betul. Thalathata. Takkanlah 3 syurga pula. Macam 3 syurga tak mungkin. Takkan mungkin. Main baca. Thalatha. Okey, sekarang yudkhilu. Yudkhilu dia memerlukan 2 maf'ulun bih. Thalathata jannata. Betul ke tak? Bukan satu je. Saya tak ingat. Yudkhilu. Atau khalidin.
Mutaaddi dua. ila maf'ulain, misalnya adkhala Muhammadun yadahu al-jaibah. Oh iya betul. Okey, adkhalahu Allahul jannah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin. Ya itu je. So dia mutaaddi ila maf'ulain. Dua maf'ul. So, jadi bacanya macam mana? Salasatan. Salasatan. Al-jannah. Jadi Allah akan memasukkan bisahmil wahid. Papa Ustaz, tengok ni. Ui, Bani Hazim. Boleh tembak. Okey. Dia kena tekan ni. Lepas tu dia masukkan dalam ni. Lepas tu tembak. Bom. Okey. So Bapa tengah belajar dengan ustaz ya. Mana kawan Ben? Kawannya mana? Kawannya ada mana? Okey, turun sana dengan kawan, tutup pintunya ya. Lain. Okey. As-sahmul wahid. Dengan satu busur panah. Kerana satu busur panah kebetulnya ke anak panah. Busuk ke? Yang digunakan Oh, tu anak panah. Anak Silap. panah. Okey. Dengan satu anak panah Allah boleh masukkan 3 orang ke dalam syurga. Oh. Dan wafihi, dan di dalam hadis tersebut wasani'ahu, artinya dan Allah akan memasukkan ke dalam syurga orang yang membuatnya, padahal dia tidak ikut berperang. Kenapa? Yahtasibu fi san'atihil ajra, sebab dia niatkan agar mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah meskipun dia tak mampu ikut berperang. Berarti hadisnya juga tentang niat. Tapi minta maaf, saya potong. Saya kurang faham hadis tu je. Innaka lan tunfiq, macam mana kita ada wajah yang boleh sesuai dengan kaedah. Mana satu yang tak faham? Innaka lan tunfiq nafaqatan tu. Okey. Kan sesungguhnya kau itu tidak memberi nafkah. Keadaan engkau berhajat, dia nak mendapat rahmat wajah Allah ni, rahmat Allah, melainkan engkau diberi pahala sehingga mana kau menjadikan kau masukkan makanan pada mulut isteri kau. Okey. Itu apa maksud dia? Ini hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masa Nabi SAW ke Mekah, sama ada untuk pergi haji atau umrah. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di Mekah. Sakit di Mekah, dan dia takut meninggal dunia di Mekah. Kenapa? Sebab para sahabat yang Allah telah perintahkan untuk berhijrah, berarti Mekah adalah negeri yang Allah perintahkan mereka untuk berhijrah darinya, ditinggalkan. Sehingga mereka akan rasa rugi jika mereka mati di Mekah. Betul. Kenapa? Sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mekah, untuk berhijrah ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas pada ketika itu sakit masa di Mekah. Maka Nabi SAW datang menziarahi dia. Dia menziarahi dan dia menyebutkan kesedihan dia. Ya Rasulullah, saya takut meninggal dunia di Mekah. Kata Nabi SAW, engkau akan panjang umur, engkau tidak akan mati di Mekah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ada harta dan saya hanya ada satu anak perempuan. Artinya ada satu anak perempuan pun jika dia berkahwin, artinya dia ditanggung hidupnya oleh suaminya. Bolehkah saya mewasiatkan semua harta saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh mewasiatkan semua. Nabi mengatakan ats-tsulusa wa tsulusu katsir. 1/3 dah banyak. Au wa tsulusu kabir, 1/3 ni dah besar. Kemudian Nabi mengatakan
innaka la tunfiqu nafaqatan, la ataupun lan, perbezaan riwayat. Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta. Engkau tidak membelanjakan harta yang engkau mengharapkan balasan dari Allah, melainkan engkau akan dapat pahala. Sehinggalah makanan yang engkau berikan kepada istrimu, sebab itu pun sedekah, itu pun nafkah. Artinya innaka lan tunfiqa nafaqatan, engkau tidak akan bersedekah, membelanjakan harta yang engkau mengharapkan balasan pahala dari Allah, melainkan engkau dapat pahala. Illa ujirta fiha, hatta, sehinggalah yang juga engkau akan dapatkan pahala adalah ma taj'alu, artinya al-mal alladhi taj'alu fi fami imra'atik, di mulut istrimu. Engkau beli makanan, engkau berikan nafkah kepada istrimu, itu pun ujirta, engkau akan mendapatkan pahala. Oh tujuan. Hubungan dia kat situ, maksud dia Hubungan yang pertama, hubungan dengan niat adalah pada perkataan tabtaghi biha wajhallah. okey, niat tu okey. Kemudian hadisnya tengah berbicara tentang keutamaan membelanjakan harta di jalan Allah. Oh ya, betul. Bima qasam. Apa saja yang engkau belanjakan di jalan Allah, engkau akan dapat pahala. Juga apa yang engkau berikan kepada istrimu, dapat pahala juga. sebab apa yang engkau berikan kepada istrimu adalah belanja di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah. Niatnya nak ke jalan Allah tu. Okey, baik, faham. Okey, saya faham dah. Okey. Di mana dia ke? Tadi tentang yang anak panah tadi. Anak panah. Oh. Wa inda nisa'i Wa indan nasa'i wa inda nasa'i min hadithi Abi Dzar. Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta asbaha yusbiha kutiba lahu ma nawa. Ini jelas juga berkaitan dengan niat. Orang yang tidur dan berniat untuk bangun sholat malam kemudian tak terbangun, maka akan ditulis baginya pahala apa yang dia niatkan. Wa fi mu'jam at-Tabrani min hadits Suhaib. Lama tu. Ayyuma rajulun ni lupa dari rajulun. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa ala yu'tiha min sadaqiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin. Ayyuma rajulin, ayyu rajulin, summa adalah mazaidah, memberikan penegasan. Jika tidak ada ma, maka dia ayyu rajulin tazawwaja. Jatuh. Saya lupa. Ayyuma rajulin, makna tegas ya. yang berkahwin dengan seorang perempuan, dia berniat untuk tidak memberikan maharnya, maka jika dia mati bagaikan orang yang berzina. Kemudian wa ayyuma rajulin ishtara, sambung boleh ke? Betul, boleh. Min rajulin bai'an fanawa ala yu'tihi min thamanihi syai'an mata yauma yamutu wa huwa khainun. Wa ayyuma rajulin, mana-mana orang, ishtara min rajulin bai'an, menjual beli dengan seseorang, fanawa, lalu dia berniat alla yu'tiyahu min thamani syai'an, dia tidak mahu memberikan bayarannya, maka mata yauma yamutu, hari di mana dia mati, dia dikira sebagai orang yang berkhianat.
Wa fihi aidan min hadithi Abi Umamah min apa tu adani dunya ke min ada manidana dainan. la astaghfirullahalazim itu fi'il lah. Man adana dainan. Man iddana yadani man iddana dainan wa huwa yanwi an yuaddihi adahu Allahu yawmal qiyamah wa man iddana dainan wa huwa yanwi an la yuaddihi famata alla yuaddiyahu famata silah la yuaddiyahu famata qala Allah yaumal qiyamah. Ni jawab lagi. Qala Allah yaumal qiyamah dhanantu anni la akhidhu li'abadi bihaqqihi fayukhadhu min hasanatihi fataj'alu fi hasanati al-akhar fa in lam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiati al-akhar faju'ilat alaihi. Okey. Faham ni maksudnya? Faham ke? Iddana yaddanu ifta'ala yafta'ilu ifti'al dan ittina ya ke? Silap iddana yadani iddana antah. Okey. Artinya siapa yang berhutang dengan satu hutang lalu dia berniat untuk menunaikannya, maka Allah akan tunaikan baginya pada hari kiamat. Tapi orang yang berhutang tetapi dia berniat untuk tidak menunaikannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepadanya, engkau menyangka bahwa aku tidak akan mengambil hak bagi hambaku, fa yu'khadhu min hasanatihi, maka kebaikan dari orang yang ada pinjaman hutang yang tidak berniat untuk menunaikannya tadi akan diambil dan diletakkan pada kebaikan sahabatnya. Fa in lam yakun lahu hasanat, jika dia tiada kebaikan, ukhidha min sayyi'atil akhar faju'ilat alaihi. Ini semua di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang niat. Maka kaidahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian kita akan masuk kepada al-mabhatsus tsani fima yarji'u ila hadhil qa'idati min abwabil fiqh. Kaidah ini kita gunakan pada bab fikih apa sahaja. Ini pembahasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu qad tawatara an-naqlu 'anil a'immati fi ta'zimil qadri haditsin niyyah. Qala Abu Ubaidah laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa aghna wa aktsaru fa'idatin minhu wa aktsaru fa'idatan silap maksud mengarut aku ni wa aktsaru fa'idatan minhu wattafaqal Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnul Mahdi wa Ibnul Madini wa Abu Dawud wa Darqutni wa ghairuhum ala annahu thuluthul ilmi wa minhum man qala rubu'uhu. Okey. wa wajhul bay wa wajhul wa tawjih wa wajjaha al-Baihaqi kaunahu thuluthul ilmi بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ريحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها
Okey, tadi para ulama mengatakan bahwa hadis tadi adalah sulusul ilmi. Hadis yang berkaitan dengan niat tadi adalah sulusul ilmi, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala memperincikan maksud dari 1/3 ilmu adalah bahwa amal perbuatan manusia terbahagi menjadi 3. Amal perbuatan manusia terbahagi menjadi 3: perbuatan lisan, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh badan, dan niat adalah salah satu dari 3 bahagian ini, maka dia adalah 1/3 ilmu. Dan niat adalah yang paling penting di dalam amalan perbuatan manusia. Li'annaha qad takunu ibadatan mustaqillatan wa ghayruha yuhtaju ilaiha wa ghayruha yahtaju ilaiha wa ghayruha yahtaju ilaiha wa min thamma warada niyatul mu'mini khairun min amali. Niyatul mu'min khairun min amali. Artinya niat boleh menjadi ibadah mustaqillah, sebab hati ada keimanan, ada kehusyuan, ada keikhlasan, meskipun tidak diikuti dengan apa-apa ibadah yang lain. Sedangkan semua ibadah yang lain memerlukan niat. Ya, betul. Berarti dari situlah adanya hadis yang berbunyi niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya, karena amalan memerlukan niat, tapi tidak semua niat memerlukan amalan. Wa kalamul imam Ahmad yadullu ala annahu arada bi kaunihi thulutsal ilmi. Betul ke tu? Betul. Annahu ahadul qawa'id thalath allati turaddu ilaiha atau taruddu ilaiha jami'al ahkam indahu, fa innahu qala usulul Islam ala thalathati ahaditha. Imam Ahmad menafsirkan bahwa 1/3 ilmu maksudnya adalah kerana Islam dibina di atas 3 hadis utama. Yang pertama hadithu innamal a'malu binniyati wa hadithu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun wa hadithul halalu bayyin wal haramu bayyinun. Itu 3 hadis utama yang disebutkan oleh Imam Ahmad sebagai usulul Islam. Wa qala Abu Daud madarus sunnati ala arba'ati ahaditha. Banyaknya khilaf. Hadithul a'malu bin niyat wa hadithu man min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi ma la ya'nihi wa hadithul halal bayyinun wal haramul bayyinun wa hadithu innallaha tayyibun la yaqbulu illa tayyiban wa fi lafzi anhu yakfi al-insanu lidinihi arba'ata ahaditha fadzakaraha wa dzakara badal al-akhiri wa dzikrul badalil tak ada balik ke fadzakaraha wa dzikrul badal wa dzakara badalal akhiri wa dzakara badalal akhiri hadisa. Jadi menyebutkan hadis sebagai ganti dari hadis yang terakhir. So, artinya Imam Abu Dawud mengatakan bahwa semua sunnah Nabi berpusat kepada 4 hadis. Yang pertama
al-a'malu binniyat. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Dan yang keempat adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dia mengatakan bahawa bagi setiap insan untuk urusan agama cukuplah 4 hadis ini. Fazakaroha, lalu dia sebutkan 4 hadis yang tadi. Kemudian hadis yang keempat dia sebutkan pada buku yang lain, pada kitab yang lain, pada keadaan yang lain. Hadis yang keempat bukan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, tapi la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Itu maksud zakara badalal akhir. Haditha artinya zakara haditha la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi, badal al hadis al akhir. Wa anhu aidan al fiqhu yaduru ala khamsatin ahaditha al-a'malu bin niyati wal halalu bayyin wala dharara wala dirar wa ma benda teman lompat tadi wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Okey, dah selesai. Dia cuma Al-Imam As-Suyuti hanya menyebutkan keutamaan hadis innamal a'malu binniyat tadi, bahawa para ulama banyak menjadikannya sebagai asas dalam Islam. Ada pandangan dari Abu Ubaidah, ada pandangan dari Imam Ahmad, Ibnul Madini, Abu Daud, Daruqutni dan lain sebagainya. Sekarang kita akan terus masuk kepada bab-bab dalam fikih yang masuk pembahasan hadis ini. Mula dari perkataan qultu wa hadza dzikru ma yarji'u ilaihi min abwabil fiqh min al-abwabi ijmalan. Okey, qultu ada dalam 1-2 paragraf lepas tadi. Qultu wa hadza dzikru ma yarji'u ilaihi minal abwabi ijmalan. Saya guna PDF balik nak mencari kat sini tak jumpa ke tak ni. Selepas wa qala Ibnu Mahdi aidan ni wa qala Syafi'i yadkhulu fi okey selepas wa qala Syafi'i. Wa qala Syafi'i selepasnya kan. Qultu sekejap ke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'ati dabati bi qasdi zinati. Situ wa huwa dha'ifun. Itu udah ada atasnya lagi sebelumnya. Wa qala Syafi'i mana tadi? Wa qala Syafi'i yadkhulu fi 70 baban. Titik. Ya betul. Qultu. Oh ya betul, tak nampak ya. Minta maaf. Titik. Qultu wa hadha boleh ini adzikru ma yarji'u ilaihi min abwabi ijmalan min dhalika rub'ul ibadati bikamalihi kal wudu'i wa ghasli. Okey, so artinya yang memerlukan niat nih. Okey. Bahasannya apa? Yang memerlukan niat. Yang pertama rubul ibadat bikamalihi. Semua perkara yang berkaitan dengan ibadah. Dia memerlukan apa? Niat. Memerlukan niat. Contohnya wudu. Wudu perlu niat kita? Perlu ke? Okey. Mandi wajib wa naflan, mandi sunat. Wal mashul khaffi fi mas'alatil jurmuqi idza masahal a'la wa huwa dha'ifun fayanzulul balalu ila al-asfal wa tayammumu wa izalatu najas. Ya, sampai situ faham. Faham. Ini pembahasannya sampai ilal asfal tuh pembahasan tentang masul khuf. Sampai sini. Okey. Pembahasan. Wa tayammumi atau pada wuduk lagi. Wa tayammumi. Tayammum juga perlu pada niat. Okey.
Wa izalati najasati ala ni satu pandangan ala ra'yin. Ala ra'yin, tapi itu hanya mengikut kepada satu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Izalatun najasa la yahtaju ila niyyah. Maka dia menggunakan perkataan ala ra'yin dha'ifin, ala ra'yin marjuhin. Maksudnya kalau jumpa perkataan ala ra'yin ni isyarat pada pandangan lemah ke? Ya. Kenapa dia tidak menggunakan perkataan ala qaulin? Sebab ra'yi ini bukan ra'yi dalam mazhab Syafi'i. Ambil dulu. Ala ra'yin, kalau dalam mazhab Syafi'i dia ala wajhin, ala qaulin. Bukan dalam mazhab Syafi'i. Jika pun diucapkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, maka dia bukan mengikut kepada usul dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia istilahnya adalah ala qaulin jika itu adalah pandangan yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, atau ala wajhin. Maksud macam Imam Nawawi punya pandangan, jika ada sesiapa yang berpandangan dalam mazhab Syafi'i yang tidak dianggap sebagai ashabul wujuh, tapi selalunya ungkapan ini digunakan untuk pandangan dari mazhab lain. Ala ra'yin. Wa ghaslil mayyitin tanwin ni aku mengepek aku ni. Wa ghaslil mayyiti ala ra'yin. Wal awani fi mas'alati dhabti bi qasdi zinati. Ini apa tu maksudnya wal awani fi mas'alati dhabbati? Ya, ni masalah qasdi zinati atau ghairiha. Bekas dibuat pada emas dengan tujuan nak buat perhiasan ataupun selain daripada ini ketika cawan ataupun pinggan rusak, ditampal balik ke? Tampal, itu yang dinamakan dhabbah. Artinya dalam mazhab Syafi'i banyak haram jika banyak yang ditambahkan perhiasan emas tersebut, perak tersebut adalah haram. Sedikit lizina haram, tapi sedikit lil hajah boleh. Kemudian yang juga memerlukan niat adalah wassalati bi anwa'iha, fardin ainin wa kifayatin wa ratibatin wa sunatin wa naflan mutlaqan wal qasri wal jima' wal jam'i wal imamati wal iqtida'i was sujudi tilawati was syukri wa khutbati jum'ati ala ahadi wajhain. Kalau wajhain berarti ia pandangan dalam mazhab Syafi'i. Wal adhani ala ra'yin. Ada juga. Wa ada'i zakati wa isti'mali bayangan macam hali al-huli. Huli merepek aku ni. Au kanzi. Okey, apa maksud wa isti'malul kulli memerlukan niat ni? Mana ke? Wa ada'i zakah wa isti'malul huli au kanzihi. Apa maksudnya dia berkaitan dengan niat? Di mana niatnya? Ini saya tak ingat ke? Okey. Masalah belakang ni. Beli perhiasan emas. Adakah tujuannya untuk dipakai atau untuk disimpan? Maka itu akan berpengaruh pada wajib zakat ataupun tidak. Betul. Jika beli perhiasan untuk disimpan, maka ia akan wajib untuk dikeluarkan zakat jika mencapai nisab. Tapi jika membeli perhiasan untuk tujuannya, niatnya adalah untuk dipakai, isti'malil huli, maka dia tidak ada zakat ke atasnya. Betul?
Betul ke? Saya ingat balik dah. Saya kita fiqah ni, saya risau ni belakang-belakang. Wa tijarati. Apa tadi? Apa tu? Wal kunyati. Wal qinyati. Kinyati. Kalau macam tu khiltati okey. Ala ra'yin. Apa benda saya tak tahu. Saya lupa lagi. Yang masalah perbahasan belakang-belakang. Okey. Dah 3 tahun tinggal. Wa bai'il mali zukui. Wa sadaqati tatawwu' wa sawmi fardan wa naflan wa i'tikafi wa haji wa umrati kadzalika. Semua itu perlu kepada taat, kepada niat. Wa tawafi fardan wa wajiban wa sunnatan. Juga memerlukan niat, betul. Wa tahalluli lil muhsir. Lil muhsari. Tahallul juga memerlukan niat bagi orang yang muhsar. Wa tamattu'i ala ra'yin wa mujawazatil miqati wa sa'yi wal wuqufi ala ra'yin wal fida'i wal hidayah Wal hadaya. wal hadaya wal dhahaya fardan wa naflan wa nuzuri wa kafarati wa jihadi wal itqi wat tadbiri wal kitabati wal wasiyati wan nikahi wal waqfi wasairil qurbi. Wasairil qurabi. Wasairil qurab jam'u qurbah. Artinya semua itu memerlukan niat. Bimakna tawaqqufi husuli thawabi, dengan terhenti, dengan maksud bergantungnya pahala ala qasdi taqarrub biha ilallah. Jika semua perbuatan tadi dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dapat pahala. وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا والحكم بين الناس وإقامة الحدود وكل ما يتعاطاه الحكام والولات jam'u wali wala wali wa tahmalu syahadat wa tuhmalu syahadat wa ada. Oh ya Allah, mas dah wa tahammulu syahadati wa adauha. Semua itu artinya akan dapat pahala jika dilakukan dengan niat. Betul? Bal yasri dhalika ila sa'irin mubahati idza qasada biha atau idza qusida biha. Okey, boleh. Idza qusida biha at-taqwa ala ibadah memperkuat diri. Okey. Ala ibadati awit tawassuli ilaiha kal akli wa naumi wa iktisabil mali wa ghairi dhalika wa kadzalika an-nikahu wal wata'u idza qusida bihi iqamatus sunnah awil i'faf wa tahsilil waladi salih wa takthri ummati wa yandariju fi dhalika ma la yuhsa min al masaili wa mimma tadkhulu fihi min al uqudi wa nahwiha. Kinayatu yang macam terlepas pandang ni.
Ada tadika oleh barang yang tidak kan daripada maksudnya setengah pada fihi kinayatul bai' wal hibati wal bukan wal nahwuha. Aduh, tak fokus lagi. Dan daripada itu atas tadkhulu fi itu min al-uqudi wa nahwi itu kinayatul bai'. Bukan ke? Jadi fa'il bagi tadkhulu kan? Ulang dari depannya sikit. Wa yandariju fi dhalika ma la yuhsa min al-masaili dan wa mimma tadkhulu fihi min al-uqudi wa nahwi. Kejap mana wa yandariju wa yandariju fi dhalika ma la yuhsa min al-masail. Ya. Wa mimma ya titik. Oh, titik situ. Oh, ingat kata. Wa mimma tadkhulu fihi min al-uqudil wa nahwiha tu kinayatul bai'. Okey, sekarang yang tadi yang atas tu dia berkaitan dengan niat. Utamanya adalah berkaitan dengan pahala. Okey, sekarang yang bawah adalah pembahasan tentang niat dalam akad. Pembahasan niat dalam akad. Akad ni sebenarnya pada hukum asalnya dia melihat kepada zahirnya, bukan melihat kepada niatnya. Tapi di sini ada beberapa perkara dalam akad yang memerlukan niat. Yang pertama adalah contohnya kinayatul bai' wal hibah. Artinya jual beli jika menggunakan lafaz yang tidak sharih. Jual beli yang menggunakan lafaz yang tidak sharih. Artinya saya berikan ini kepada kamu. Saya berikan ini kepada kamu. Awak bayar pada saya. Artinya dia memberikan menggunakan lafaz memberi tapi meminta bayaran. Itu dinamakan sebagai kinayatul bai'. Jika niatnya adalah jual beli. Jika niatnya adalah jual beli, maka dia adalah lafaz kinayah. Maka dia perlu tanya, awak nak jual ke nak kasih saya ni? Artinya perlu tanya niatnya. Ada juga ke? Itu yang dinamakan kinayatul bai'. Kemudian kinayatul hibah, waqaf, qaraj, dhaman, ibra, khawala, iqalah, wakalah. Semua ini jika menggunakan lafaz kinayah. Wasiat, kemudian talak jika menggunakan lafaz kinayah maka akan ditanya niatnya. Khulu, raja'ah, ila, zihar, aiman, qazaf. Semua ini meskipun hukum asalnya dia melihat kepada zahir yang diucapkan, tapi pada kinayah dia akan ditanya niatnya. Okey. Dia maksud dia nak cerita benda ni berlaku daripada kaedah yang asal tadi ke? Kaedah asal tadi al-umuru bimaqasidiha. Meskipun pada akad sebenarnya dia melihat kepada zahir. Ya. Ketika orang mengatakan saya beli ini, saya jual, berarti jual beli. Sebab itu lafaz yang diucapkan. Apa yang zahir? Tapi kalau dia menggunakan perkataan yang lain, Akak boleh saya minta ini? Boleh saya minta ini? Boleh, itu RM3. Itu namanya kinayah. So kinayah tersebut jika kepada uruf dia sudah difahami sebagai jual beli, maka akan jadi jual beli. Tapi jika tidak difahami dalam uruf, dalam masyarakat, maka dia akan perlu ditanya, nak beli ke? Betul. Perkataan ni tak jelas ke? Kan tak jelas. Macam tu saya tu baca wa tadkhulu aidan ke? Okey. Wa tadkhulu aidan fiha
fi ghairi kinayat fi ghairi kinayati fi masaili syatta. Soal kaidah ini al-umuru bimaqasidiha. Masailah. Dia masuk dalam beberapa banyak masalah. Ka qasdil lafzi sarih di ma'nahu wa niyatil ma'qudi alaihi fil mabi' wa thaman. Okey. So dalam lafaz sharih, apakah dia betul-betul bermaksud ataupun tidak, so dia pun memerlukan niat. Ni contoh ada pada dua contoh. Contoh yang pertama adalah seorang suami yang menjadi guru kepada istri. Suami mengajar dan istri jadi murid. Bahasnya tentang fikih. So baca kitab fikih sampai kepada bab talak. Okey. So artinya suami akan mengucapkan perkataan anti taliq. Okay. Itu sorry ke lafaz kinayah? Lafaz sarih ke? Lafaz sorry. Asrahu hazihil ibarat. Tapi dia la yaqsud min lafzi sari maknahu. Meskipun dia lafaz sari, dia tidak bertujuan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab dia tengah mengajar, tengah hikayah. Jadi dia perlukan niat time tu. Ya, artinya tidak semua lafaz sari akan jadi sari. Dilihat pada keadaan dia. Dilihat pada niat untuk melepas menggunakan lafaz sorry tersebut pada tujuan utamanya. Oh, ya. Yang ini tujuan dia mengajar ke? Nah, tujuan dia mengajar. Artinya jika tujuannya juga yang kedua adalah hikayatu qaulil ghair, menceritakan tentang ucapan orang lain. Tadi di masjid ada seorang ceraikan istrinya, dikatakan awak sudah saya jatuhkan talak. So dicerita ini kepada siapa? Kepada istrinya. Tapi lafaznya lafaz sari, tapi dia hikayatu kalamil ghair. Dia berlaku juga pada lakonan. Jika pelakon ini memang suami istri, jadi berlakon dalam satu adegan cerita tersebut, dia bercerai, maka dia adalah qasdi lafzi sari limahnahu, dia memerlukan kepada niat. Baik. Mana dia? Mana dia? Wal iwadil khal'i. Situ ke? Ya, betul. Wal mankuhati wa yadkhulu fi bai'il mal ribawi. Wa yadkhulu fil bai'il mal ribawi wa nahwihi wa fi nikahi idza nawa ma law saraha bihi batala. Juga dalam nikah, meskipun nikah dia adalah lafaz, tapi ia adalah memerlukan niat, khususnya pada perkara-perkara yang pada perkara-perkara yang jika dia ucapkan maka nikahnya tidak sah. Apa perkara yang jika diucapkan dalam akad nikah jadi tidak sah? Apa contohnya? Macam tadi ke? Tak nak bayar. Tak nak bayar mahal. Bayar mahal, ya, contohnya tak bayar mahal. Contohnya lagi nikah untuk sementara. Nikah. Nikah untuk sementara. So artinya jika dia menikah, saya berkahwin dengan ini bulan dan
saya nikahkan engkau dengan saya dalam masa 1 bulan. So itu Tidak sah. adalah itu jika diucapkan maka dia adalah tidak sah. Tapi banyak pada niat. Itu dah sore dah kira ya. Tak ada banyak pada niat. Okey, baik. Mana tadi? Wa fil qisas, Wa fil qisas fi masail katsiratin minha. ke dalam qisas juga ada perkara yang berkaitan dengan niat. Di antaranya adalah minha tamyizul amdi wa shibhihi minal khata'i. okey, Minal selesai. khata'i. Tentunya ketika dalam hukum hakam pembunuhan, untuk membezakan antara membunuh yang disengaja dengan membunuh yang tidak disengaja adalah niat. Wah, ya betul. Betul. Yang sengaja memang ada unsur kesengajaan, sedangkan yang khata meskipun menggunakan sesuatu yang menyebabkan kematian tapi tiada unsur kesengajaan padanya. Baik. Wa minha idza qatala wakilu fil qisas in qasada qatluhu anil muwakkil au qutilahu bi syahwati nafsihi wa fi riddati wa fi sariqati fima idza akhadha alatu malahi bi qasdi kasriha wa ishariha atau bi qasdi sariqatiha. Okey. Yang contoh yang berkaitan dengan qisas adalah idza qatala al-wakil fil qisas. Apa maksud qatala al-wakil fil qisas? menghukum bunuh yang ni menghukum orang yang yang ni orang yang diwakilkan untuk membunuh, mengkisas ni, menghukum itu. Macam nak cakap ke? Apabila membunuh apabila menghukum oleh orang yang diwakilkan untuk Okey, bukan ni. bukan. So orang yang sepatutnya ditimpakan ke atasnya hukuman qisas. Terkadang ada orang yang menjadi penjamin. Orang yang penjamin. Contohnya, saya bersedia untuk menjamin fulan perlu dibebaskan untuk beberapa masa tertentu sebab dia ada hajat yang dia perlu tunaikan di satu negeri. Saya memberikan jaminan bahawa dia akan balik. Jika dia tidak balik, maka saya bersedia untuk dijatuhkan hukuman yang sepatutnya dia kena. Oh, tu masuk wakil lagi. Itu wakil. Oh, wakil hukuman. Oh, patut fikir sah. Okey, baik. Dia kena Dia. Oh. Ya, sekarang tak ada, tapi dulu orang ada macam itu. Oh. Okey. So, saya menjadi zaim, menjadi wakil. Saya menjadi penjamin. Okey. Baik ke? Ya. Maka ketika dia dijatuhkan hukuman ke atas wakil ni, di situ perlu betul-betul niatnya apa. Adakah dia dijatuhkan hukuman mati sebab dia adalah wakil ke atas orang yang sebenarnya, atau memang ada masalah antara penegak hukum dengan wakil ini. Oh, tu maksud bisyahwati nafsihi. Bisyahwati nafsihi.
Oh, macam ditengok pada niat je ke? Kemudian juga yang masuk dalam niat adalah ar-riddah. Riddah artinya melakukan perbuatan yang menunjukkan dia keluar dari agama. Tentunya dia akan disidang dan ditanya apa maksudnya, apa maksud dia mengucapkan perkataan itu, apa maksud dia mengatakan saya dah tak beriman lagi, apa maksud perkataan saya dah tak percaya lagi dengan Al-Quran. Itu adalah perbuatan riddah, tapi dia memerlukan niat, sebab kata-kata tersebut boleh jadi diucapkan pada keadaan tertentu atau sebab-sebab tertentu. Dipaksa. Didik. Macam tadi minta maaf, okey, saya tarik atas sikit dikit. Yang wakil tadi tu, yang dia datangkan kait in qasida qatluhu tu kan. Sama ada dia tu dihukum bunuh kerana sebagai ganti dari orang yang sebagai diwakilkan, ganti, ataupun dengan sebab syahwat tadi. Maksud dia kat sini nak bagi tahu, maksud dia nak tengok niatnya ada pada yang menjatuhkan hukuman. Jadi nak tahu niat orang, niat kan dalaman kita tak tahu. Memang tak akan tahu. Maknanya sama ada dia zahirkan atau ini berkaitan dengan urusan akhiratnya. Oh, di sini dia nak cerita. Okey. Contoh nih, jika seseorang memang layak untuk dijatuhkan hukuman mati sebab dia memang pembunuh asal nih, bukan wakil. Okey. Pembunuh asal, sabit dia pembunuh dan akan dijatuhkan hukuman mati. Kemudian pihak mahkamah melantik ahli keluarga dari mangsa untuk menjatuhkan hukuman. Contoh, maka ketika dia menjatuhkan hukuman, boleh jadi pada dirinya ada memang nafsu untuk dendam. Betul. Ya. Tapi dia adalah dendam yang munasabah. Kenapa? Sebab ahli keluarga dia yang dibunuh. Okey, faham. Dia dilantik oleh mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Dia ada syahwat nafs ke atas orang tersebut, tapi munasabah. Betul? Maka dia menjatuhkan hukuman itu. Artinya meskipun niat dia tak ikhlas, tapi dia pun tak berdosa. Kena ada munasabahnya ke? Ada munasabah. Tapi sekarang orang yang ketiga nih yang jadi wakil. Yang wakil nih. Yang dia diwakil nih, yang jadi wakil sekarang pembunuh asal lari. Okay. Pembunuh asal lari. Sekarang yang jadi wakil nih, dialah yang akan dijatuhkan hukuman mati. Sebab dia yang dah berjanji akan memberikan jaminan. Maka sekarang sama keadaannya, mahkamah tadi melantik ahli keluarga mangsa untuk menjatuhkan hukuman mati. Oke. Jika dia dengan niat adalah menjatuhkan hukum ke atas nama wakil tadi, orang yang mewakilkan, maka itu berarti ikhlas. Tapi karena jika dia ada dendam juga nih dengan orang ini, padahal dia bukan pembunuh, oke lah, syukur betul lah yang menjadi wakil nih memang orang yang dulu pernah bergaduh dengan saya. Ada dendam yang lain lagi. Ada dendam yang lain. Berarti dia ketika menjatuhkan hukuman mati ke atas orang tadi, berarti dia berdosa. Suatu tujuan apa kita bagi tadi itu tak sama. Artinya jika dia nak geram, dia bukan pembunuh. Betul? Betul. Dia ada urusan lain, dendam dia dengan dia tidak melayakkan dia untuk membunuh orang itu. Oh, itu basic. Oh, okey, faham. Okey, baik, faham. Jadi yang contoh yang pertama tu lagi yang ni. Okey, kemudian contoh dalam kes pencurian adalah orang yang mencuri benda-benda yang haram,
orang yang mencuri benda-benda yang haram, maka jika dia ditangkap akan ditanya apa tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk menghancurkan benda yang haram, maka dia tidak akan dihukum sebagai pencuri. Dia akan dihukum sebagai penceroboh masuk pecah rumah orang. Okey, faham. Okey, faham. Okay. Tapi dia tak dipanggil pencuri ke? Pencuri dia ambil barang dari rumah orang. Ya. Tapi barang yang dicuri, barang yang diambil tersebut bukan untuk dia untuk kegunaan dia. Tapi itu dirosakkan. Tapi untuk dirosak sebab dia dengar dari jirannya ni di rumahnya banyak benda-benda haram. So dia pergi pecah masuk ke rumah jirannya ini, diambil barang-barang tersebut, baru nak keluar dah kena tangkap. Maka sekarang dia di sidang, di mahkamah dia menjelaskan bahawa saya nak hancurkan barang-barang haram ini. Maka dia dihukum sebagai orang yang pecah masuk. Okey, faham. Pecah masuk rumah orang, bukan dipotong tangan sebagai pencuri. Okey. Okey, saya faham, Kiai. Tapi saya tak boleh nak cakap, saya faham. Okay. So kemudian keadaan yang kedua, kenapa ambil barang itu? Syariah. So saya nak nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa dia pemilik barang itu. Atau biqasdi sariqatiha, dia nak mencuri sebab nak beli dadah ke apa ke, itu akan dihukum sebagai pencuri. Aduh, sakit. Ya. Juga dalam kaitan dengan pencuri yang tidak dikira sebagai pencuri sebab berbeza niat adalah orang yang meminjamkan hutang mengambil harta dari orang yang berhutang untuk tujuan melunaikan hutang. Dia dah 2 tahun tak bayar hutang. 2 tahun tak bayar hutang, dia pergi masuk rumahnya, ambil kunci motor miliknya, diambil, dijual, selesai. Maka dia tidak dihukum sebagai pencuri. Okey. Dia dihukum sebagai pecah masuk rumah orang, kena takzir. Okey. Tapi kenapa? Sebab tujuan dia nak ingin agar hutangnya terlunaskan. Awi sariqati fala yuqta'u fil awwali wa yuqta'u fi tsani. Yang pertama tadi dia tidak dipotong tangan, tidak dikira sebagai pencuri, tapi dikira pecah masuk rumah orang. Masuk orang. Okey. Yang kedua, sebab dia tujuan adalah mencuri, maka dipotong. Baik, okey. Saya mungkin habis awal sikit je. Okay. Sebab ada kelas bab dengan Babu Bukhari pukul 10.30. Okay. So sampai titik lepas tu, wa fi ada'i dain falau kana alaihi dainani li rajulin bi ahadihima rahana kan? wa bi ahadihima rahnun. Bi ahadihima rahnun fa ada ahaduhuma wa nawabihi dinan rahni. Dainar rahni. Udah. Dainan rahni in sarafa ilahi. Okey. So in sarafa ilahi wal qawluhu fi niyatihi. Contoh ni, saya 2 kali pinjam duit kepada Hamdi. 1.000 ringgit dengan 1.000 ringgit. 1.000 ringgit yang pertama saya pinjam. Kemudian saya datang lagi, saya nak perlu 1.000 ringgit lagi. Ini handphone saya sebagai rahan, sebagai jaminan. Okey. Jadi saya ada berapa hutang? 2 hutang, sama-sama 1.000. Okey, kemudian tiba-tiba saya transfer 1.000. Hutangnya mana satu nih? Yang 1.000 nih kan? So
jika saya berniat bahwa itu hutang ke atas handphone saya yang saya jadikan sebagai gadaian, maka awak kena pulangkan handphone saya. Oh, okey. Ya, maka akan ditanya niat saya. Ini hutang yang mana satu nih? Bagi Hamdi akan memilih bahwa itu hutang yang pertama nih, hutang yang pertama. Betul. Hutang yang pertama yang tanpa jaminan. Betul. Ya, sebab jika handphonenya dibalikkan ke saya, dia tak akan bayar lagi 1.000 nih. Betul. Tapi di sini Al-Imam As-Suyuti mengatakan, jika salah satunya ada rahan, kemudian dia membayar salah satunya, yaitu 1.000 tadi, bayar 1.000. Jika pembayar hutang yaitu saya, berniat bahwa 1.000 itu adalah untuk membayar hutang yang sekali ada jaminannya, maka awak wajib pulangkan jaminan itu. Oh. Nawa bihi dainar rahan insarafa ilaihi wal qawluhu fi niyatihi. Yang diterima di mahkamah adalah ucapan dia. Macam tu saya dahulu kamu okey. Berarti tidak semua, nanti berarti dari sini kita akan paham bahwa tidak semua akad itu hanya berasaskan kepada apa yang zahir, tapi sebagian dari akad ia akan dilihat pada niatnya. Okey. Tidak berlaku secara zahir, tapi terkadang berlaku. Saya tulis kat buku nota, kat tinggal kereta ke buku nota. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ada apa-apa soalan? Tak ada ke? Alhamdulillah saya faham. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf ke kena Tak apa.